Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan untuk siri 3 Nanti kamu tolong tulis masuk dalam kadiran tu, kamu tulis siri 3. Siri 3. Cikgu tak masuk 2 dulu. Okey. Okey, kita teruskan dengan teknik menjawab pentaksiran sains. Okey, 1511 SPM 2021. Okey, kertas 2 bahagian A. Okey, boleh respon kat cikgu. Bahagian A ni ada berapa markah tu? Okey, bahagian A kita ada berapa markah yang kita kena kumpulkan? Boleh respon kat cikgu? Ada 5 orang ni. Berapa markah? Ada siapa-siapa nak respon? Okey, 20 markah. Okey, 20 markah. Bahagian A hanya ada 20 markah. Okey. Okey, kita refleksi balik apa yang kita dah belajar tadi. Okey, yang pertama, okey, kita ingat kita hanya nak fokuskan hanya kertas 2. Okey, 80 markah. Okey, subjektif. Okey, jadi ini adalah bahagian kertas 2. Okey, kita tengok aspek atau konstruk yang dianalisis tu lebih banyak daripada kertas 1. Okey, markah yang kita perlu kumpulkan ialah 80 markah. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Okey, aras kesukaran ni ialah sama 532. Okey, analitik. Okey, makna menganalisis banyaklah kat sini. Okey, dan seterusnya mesti menggunakan kalkulator pada soalan-soalan yang tertentu. Okey, ni aspek yang dinilai. Okey, jadi kita nak fokuskan kemahiran proses sains. Okey, kamu ingat je. Okey, kalau elemen 1 ni, okey, elemen 1 ni biasanya untuk dalam kertas 2 ni, dia akan tanya pada bahagian A, yang mana cikgu dah tunjukkan tadi, daripada 20 markah, ada 16 markah kita kena kumpulkan. Okey, kemudian satu lagi ialah pada bahagian C, soalan nombor 11, iaitu nilai dia ialah 10 markah. Okey, berapa markah kita nak boleh kumpulkan untuk kemahiran proses sains ni? 26 markah. Ini mesti ingat, 26 markah mesti dapat. Mesti dapat. Target kita pastikan semua soalan ni kita mesti jawab dengan baik. Okey, kita tengok. Okey, yang ni cikgu dah ulang. Okey, ingat, fokuskan yang sini. Okey, memerhati, mengelas, mengukur, menggunakan nombor, membuat inferen, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, okey, membuat hipotesis, okey, mengeksperimen. Okey, kertas 2 bahagian A. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, tadi cikgu hanya tulis ialah 555 markah. Okey, kita tengok kat sini, pecahan markah yang kita nak kumpulkan, kita punya target kat sini ialah kemahiran proses sains, 4 markah, daripada 4 soalan, totalnya ialah 16 markah. Jadi aplikasi ni siapa membaca dengan banyak, dia akan mudah untuk jawab. Soalan dia agak simple. Cikgu tengok dalam format peperiksaan tu, dia akan tanya direct sahaja. Okey, mungkin dia akan tanya kenapa kita nak pakai alloy, okey, dan sebagainya. Soalan ni agak mudah. Okey. Mudah-mudah pun tapi kita kena bersedia. Okey. Okey, teknik. Okey, cikgu nak semua ada dah buku catatan? Semua dah ada? Okey, paling cantik bagi tingkatan 4. Okey, saya nak nanti kalau boleh, okey, soalan kemahiran proses sains ni kamu letak pada bahagian kulit belakang SC1. Kamu tulislah. Tulis semua daripada bahagian belakang tu. Jadi mana kamu tahu itu adalah soalan kemahiran proses sains. Termasuk juga dengan pelajar tingkatan 5. Okey. Okey, yang pertama. Okey, bila kita sebut kemahiran proses sains, okey, ada item-item yang kita perlu tahu. Okey, yang pertama, okey, cikgu ambil yang warna merah ni dulu. Okey, memerhati, mendefinisi secara operasi, membuat hipotesis, mengawal pemboleh ubah dan membuat inferen. Okey, kalau yang hijau ni ialah meramal, mengelas, mengukur menggunakan nombor, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data. Okey, bagi yang warna ungu ni pula ialah
berkomunikasi dan mengeksperimen. Okey, jadi ni item-item yang perlu kamu kena ingat ya, aspek-aspek yang dinilai lah dalam kemahiran proses sains. Okey. Okey, kita tengok daripada yang purple tadi, kita tengok ada ayat berkomunikasi, mengeksperimen, fokus utama kita ialah memerhati. Okey, jadi boleh mulakan catatan yang penting. Okey, macam mana nak jawab soalan pemerhatian. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, bila tips untuk menjawab soalan pemerhatian ni, tulis hasil yang boleh diperhatikan sahaja. Okey, jadi jangan taksir. Okey, macam contoh, kalau katakan kamu nampak proses fotosintesis, dia menghasilkan gas oksigen. Dan kemudian kita uji, kita tahu oksigen, gas yang kita uji ialah dengan menggunakan kayu uji berbara. Contoh. Jadi kita tak boleh cakap itu ialah gas oksigen ke apa ke, kita nampak pemerhatian je. Apa yang kita nampak sahaja. Jangan taksir. Kemudian pemerhatian ni kita boleh pecahkan kepada dua jenis. Satu, pemerhatian umum. Kalau pemerhatian umum ni, bandingkan hasil eksperimen satu. Bandingkan hasil eksperimen. Kalau katakan ada, kalau bandingkan ni mestilah melibatkan lebih daripada satu eksperimen. Maknanya kamu kena ceritakan apa yang berlaku pada A dan kamu kena cerita juga apa yang berlaku pada B dalam ayat yang sama. Biasanya ini adalah kita fokuskan lebih kepada hasil gerak balas. Kalau pemerhatian khusus, tidak perlu buat perbandingan. Macam contoh, kalau kita ada satu saja eksperimen tu, kita taksir kat situ. Khusus hanya satu saja. Dan yang sebagaimana yang cikgu cakap tadi ialah jangan taksir pemerhatian secara terperinci dengan menyatakan hasil disebabkan oleh apa. Jangan. Kamu nampak je. Kalau katakan kamu nampak perubahan warna bubur nutrien, kamu katakan bubur nutrien tu daripada jernih menjadi keruh. Itu saja. Kamu jangan terus kenapa dia jadi keruh, tu tak perlu kamu taksirkan. Kita tahu bila bubur nutrien tu keruh disebabkan ada kehadiran bakteria dan sebagainya. Kamu tak perlu nak buat kat situ. Itu antara contoh dan tips. Setakat ni faham tentang pemerhatian macam mana nak buat. Biasanya kalau kita tengok soalan pada bahagian A ni, soalan yang mula-mula. Pemerhatian ni biasanya soalan yang mula-mula. Boleh? Faham? Jelas? Jelas ciri-ciri untuk memerhati ni? Bagus. Yang lain? Najwa je. Yang lain tak? Jadi cikgu minta tolong jangan kau tiba-tiba masukkan konsep apa semua dalam ni. Tak perlu. Tengok je. Kalau kita katakan pemerhatian ni, kita boleh, pemerhatian ni bukan hanya mata saja. Kan cikgu cakap dengar, bau, rasa, tu semuanya adalah komponen-komponen macam mana kita nak buat pemerhatian. Sebagai contoh kalau kita tengok kat sini, kita ada dua eksperimen kat sini. Satu eksperimen ni, kita tengok berada di dalam gelap, roti lembap ni berada di dalam gelap, dan satu lagi roti yang lembap ni kita letak dalam cahaya terang. Jadi kalau kita tengok, bila roti lembap ni, dia berada di dalam tempat gelap, dia akan menghasilkan bintik-bintik, atau tumpuk-tumpuk berwarna kuning selepas 2 hari. Jadi kalau kita tengok kat sini, ayat dia ialah roti lembap dalam keadaan gelap terdapat tumpuk kuning, manakala roti lembap dalam cahaya terang tiada perubahan atau tiada tumpuk kuning. Ini pemerhatian apa ni? Pemerhatian apa ni? Cikgu cakap tadi ada pemerhatian. Pemerhatian ada berapa jenis? Pemerhatian ada berapa jenis? Boleh respon kat cikgu tak? Pemerhatian ada berapa jenis? 2. Jadi kalau cikgu cakap ni, ada 2 cerita tu, pemerhatian jenis apa? Umum ke khusus? Bagus. Pemerhatian umum. Sekarang ni semua orang boleh dapat tak? Faham tak? Faham? Jelas tak ni? Pemerhatian?
Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, berkomunikasi, mengeksperimen, okey, iaitu tujuan. Okey, tujuan. Okey, tips dia ialah mulakan dengan ayat mengkaji, mengeksperimen. Okey, dan sebagainya lah. Banyak ayat-ayat depan tu kamu boleh ambil. Tapi kalau ayat famous dia mesti bermula dengan mengkaji dan mengeksperimen. Okey, sebenarnya kalau kita tengok kat sini, ni adalah dekat biasanya soalan mengkaji, mengeksperimen ni biasanya dia akan jatuh pada soalan bahagian kertas 2 lah. Cikgu tengok nampak banyak pada kertas 2. Kertas 2 bahagian soalan nombor 11. Kita kena buat tujuan. Okey, faham ni? Okey, lepas tu apa yang kamu kena buat? Okey, pastikan kamu ada 2 jenis pemboleh ubah. Satu ialah manipulasi dan satu lagi ialah bergerak balas. Okey, cikgu biasanya kalau manipulasi, sebabkan dulu PPSMI tu cikgu asyik gunakan MV. Cikgu gunakanlah MV tu. MV tu ialah manipulated variable. Kalau dalam bahasa Melayu, pemboleh ubah manipulasi PM. Okey, bergerak balas cikgu suka kepada RV, mudah sikit. Okey, tak kisahlah kamu nak gunakan RV ke PR ke. Okey, jadi kamu tahu dapat bezakan pemboleh ubah tu. Okey, RV ni maksud dia responding variable. Okey, jadi cikgu suka gunakan MV dan RV. Okey, jadi kalau kamu gabungkan kedua-dua ni, ayat dia akan menjadi mengkaji hubungan antara MV dengan RV. Okey, dapat ni? Okey, macam mana nak buat tujuan? Okey? Jelas? Jelas? Okey tak? Faham? Tujuan ni buat je, copy je ayat ni. Jadi ni adalah ayat bentuk tujuan. Okey. Okey tak yang lain ni? Alisa, okey yang lain? Faham? Kita dah belajar 2 dah ni. Pemerhatian, kita dah belajar tentang tujuan. Jadi ayat tujuan mesti macam ni. Mengkaji hubungan antara MV dengan RV. Okey, boleh? Okey, contoh-contoh ayat kalau kita tengok kat sini, okey, kita tengok ayat depan kan cikgu cakap apa tadi? Mengkaji, okey, boleh juga membandingkan, okey, lepas tu boleh mengeksperimen. Okey, bukan 2 ayat tu je, banyak ayat lagi depan tu. Okey, jadi itu adalah kita tahu bila ada je mengkaji, membandingkan, mengeksperimen, itu semua ayat tujuan. Okey, ini contoh dia. Mengkaji kesan kepekatan, okey, cikgu tertinggal sini, antibiotik, okey, terhadap pertumbuhan bakteria. Membandingkan ciri ketahanan terhadap kakisan bagi alloy dengan logam tulen. Nampak dia menceritakan MV dan RV sahaja. Okey? Okey, kita tengok pula berkomunikasi, mengeksperimen berkait dapat dengan penyataan masalah. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, ayat-ayat tadi kamu dah salin dah? Kata kunci untuk setiap ayat tadi? Salin tak? Salin tak? Okey, dah. Okey, cikgu harap yang lain Form 4 cikgu kena ready daripada sekarang. Form 5 cikgu lebih-lebih lagi lah. Okey. Okey, kita tengok pula apa ciri-ciri dalam yang ada pada penyataan masalah ni. Okey. Jadi kalau kita tengok tips yang pertama, cari perbezaan pemboleh ubah manipulasi, MV atau PM. Okey, kemudian cari hasil keputusan, hasil atau perubahan gerak balas atau RV atau PB. Okey, kemudian mesti dalam ayat tanya. Ingat ni 3 ni mesti dia punya ciri-ciri utama. Jadi apa yang kita akan tengok kat sini? Ayat diakhiri dengan tanda soal. Jadi simbol mesti ada. Kalau penyataan masalah mesti ada masalah. Okey, jadi kalau kita tengok, kalau kita susun ayat dia akan jadi macam mana? Kata soal, okey, campur kesan MV terhadap RV, tambah tanda soal. Okey, jadi bagaimana kita nak tahu contoh ayat dia? Bagaimanakah MV mempengaruhi RV? Ini standard lah. Kalau kamu nak ambil gunakan ayat ni pun boleh. Katakan kamu nak gunakan, bolehkah MV menjalankan proses RV? Pun boleh. Ataupun
Adakah MV menghasilkan RV yang singkat, bertambah atau sebagainya? Tanda soal. Nampak? Diakhiri semuanya dengan tanda soal. Okey, itu adalah penyataan masalah. Okey, jelas? Jelas atau tidak? Macam mana nak buat penyataan masalah? Okey? Apalah respon. Cikgu takut cikgu cakap seorang-seorang syok-syok sendiri je ni. Boleh respon sikit? Tadi ramai, yang ni dah tak ramai dah. Biasalah ramai sibuk. Okey. Okey, kita tengok contoh ayat dia. Bolehkah? Bagaimanakah? Apakah? Adakah? Okey, jadi kita tengok apa kata kunci dia tadi. Tanda tanya kan, ayat tanya kan. Okey, jadi sebatian ion dalam keadaan leburan dan aqueous menjalankan proses elektrolisis. Akhiri dia tanda soal, ataupun apakah kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria, tanda soal. Okey, itu adalah penyataan masalah. Ingat je, kalau penyataan masalah mesti diakhiri dengan ada ayat tanya, ada kesan MV kepada RV, lepas tu tanda soal. Okey, jelas? Okey kan? Mudah je, tak masalah tu. Okey, kemudian berkomunikasi, mengeksperimen, mengawal pemboleh ubah. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, jadi kita kena tahu, okey, 3 jenis pemboleh ubah. Okey, yang pertama, pemboleh ubah manipulasi. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, biasanya kalau cikgu tengok dalam format peperiksaan yang baru, okey, dimalarkan ni, biasanya dia biasa akan buat ditetapkan. Okey, ditetapkan. Okey. Okey, apakah yang ditetapkan dalam eksperimen ini? Okey, take note tu ayat dia tu. Boleh? Okey. Kemudian manipulasi ni kalau daripada segi perincian atau kefahaman dia ialah bahan yang berbeza. Okey, kemudian bergerak balas ialah hasil eksperimen, keputusan eksperimen. Okey, kemudian dilihat pada rajah dan juga jadual. Itu adalah clue-clue yang kita nak cari jawapan bergerak balas ni. Okey, sama juga dekat manipulasi pun ada. Okey, kemudian dimalarkan, ditetapkan. Okey, bahan yang sama dan syarat dia jangan ambil radas. Okey, jangan ambil radas. Okey, dan cikgu syorkan kat sini kamu letakkanlah simbol. Manipulasi MV, PM, bergerak balas RV, PB, dimalarkan CV atau PDM. Okey, jadi ingat cikgu dah cakap tadi, radas tidak boleh diambil sebagai pemboleh ubah. Rod kaca, beaker, tabung uji dan sebagainya lah. Tak boleh dimasukkan di dalam pemboleh ubah. Okey, dan kemudian kamu kena ingat pemboleh ubah manipulasi atau dimalarkan mesti mempunyai parameter. Kamu tak boleh tulis ais. Kamu tak boleh tulis garam saja. Kamu kena letak apa parameter ais. Kuantiti ais, jisim garam. Okey. Okey, jelas ni? Atau cikgu pergi terlampau laju, boleh ikut tak? Atau cikgu pergi terlampau laju ni? Boleh? Okey. Okey, boleh cikgu teruskan. Okey, jadi yang ini telah diterangkan oleh guru kamu masa di sekolah rendah. Sepatutnya. Sepatutnya. Okey. Kalau yang cikgu cakap tadi, jangan ada objek sahaja. Tak boleh. Kalau kamu letak objek saja, dia akan salah. Yang ni sebenarnya KSSR dah ajar dah sebenarnya. Okey, jadi macam contoh, kata kita dah tahu dalam gambar rajah ke dalam eksperimen tu ada logam, ada rod. Kita tak boleh letak pemboleh ubah kita berdiri atas nama logam, atas nama rod. Dia akan jadi salah. Jadi, apa yang kamu kena ingat kat sini, depan tu mesti ada parameter atau ukuran, iaitu jisim campur logam, dia akan menjadi jisim logam. Okey, parameter ukuran kalau kita letak panjang campur rod, okey, panjang rod baru jadi pemboleh ubah. Okey, faham? Jelas? Ingat balik, ingat balik apa cikgu sains kamu ajar di sekolah rendah dahulu. Ni sebenarnya sekolah rendah sebenarnya. Bukan benda yang baru. Benda ni dah lama dah.
Okey, faham dah ni? Apa yang dikatakan dengan parameter tadi? Jelas? Ingat tak lagi kat sekolah rendah ada ajar ni? Ingat tak? Okey? Senyap lah cikgu cakap seorang-seorang. Ingat cikgu minta tolong ni. Ini apa yang telah diajar di sekolah rendah. Jangan sekali-kali kamu lupa. Jadi kalau kamu hanya letak je rod, logam, jadi automatically dia akan jadi salah. Okey? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini apa contoh-contoh parameter. Okey, kalau pepejal, okey, jisim logam, kehadiran logam, okey, ketebalan wire, panjang rod, okey, dan kamu boleh baca sendirilah. Okey, dan cikgu cakap dah tadi, kalau kamu nak tengok slide ni, kamu kena join dalam Google Classroom. Ada satu group yang untuk kita cikgu panggil ialah bahan peperiksaan. Okey, kemudian jika cecair, isi padu air suling, okey, agar-agar neutron, kepekatan asid, kepekatan alkali. Okey, kalau gas, isi padu gas. Okey, kalau waktu, masa kajian, kelajuan troli, cahaya, jarak sumber cahaya, kecerahan mentol. Kalau mikroorganisma dan nutrien, kehadiran bakteria, kehadiran yeast, keadaan bubur nutrien. Okey, ini semuanya parameter-parameter. Ingat je di depan objek. Okey, boleh? Faham? Okey, cikgu harap okey Okey, jadi kalau katakan kamu nak mencari pemboleh ubah, tadi ingat tadi cikgu kata clue dia untuk mencari pemboleh ubah ni ada pada graf. Okey, katakan graf kat sini ialah bergerak balas. Ni tahu ni adalah bergerak balas. Tak payah kita nak fikir-fikir. Dekat jadual, dekat graf, ini adalah kita punya gerak balas. Manipulasi, ada berat. Berat ni objek saja. Tapi kamu tambahlah parameter dia. Okey, bergerak balas. Okey, jarak. Okey, manipulasi, masa. Bergerak balas kat atas ni. Manipulasi, minggu. Okey, jadi ini ingat je. Atas ni paksi apa ni? Kamu belajar dalam matematik ni. Bergerak balas ni paksi apa? X ke Y? Boleh respon kat cikgu? Dalam graf ni, paksi apa tu yang warna biru tu? Paksi X ke paksi Y? Cepat respon kat cikgu. Paksi X atau paksi Y? Mestilah paksi Y, betul? Okey, ingat kalau semua paksi X itu ialah manipulasi. Okey, bagus. Okey, sekarang ni okey? Pun boleh ubah? Boleh follow? Okey, satu lagi pada jadual. Okey. Okey, ada bentuk jadual 2, ada juga bentuk ada 3 kolom dengan 2 kolom. Ingat je, kolom pertama tu ialah jenis makanan, itu ialah manipulasi. Bergerak balas tu adalah kita punya ni lah. Okey, nilai kalori. Kolom yang kedua ni. Kalau katakan kita ada jenis kolom yang ketiga, ini ialah bergerak balas, ini ialah manipulasi. Do bukan. Okey, do bukan. Umum. Yang ni sangat umum. Okey, dan kemudian ada juga satu lagi graf yang katakanlah. Okey, tiba-tiba yang warna biru 2 ni dia terbalik sebelah kiri. Jadi maknanya okey, bentuk tu akan jadi panjang. Okey, suhu atas tu ialah kita punya manipulasi, bawah tu ialah keadaan doh. Okey, jadi itu adalah tiga jenis bagaimana kita nak identifikasi kita punya manipulasi dan bergerak balas. Okey, jadi kalau kita tengok satu lagi, kalau kita nak tengok manipulasi dan bergerak balas ni ada pada soalan. Penyataan ni dekat soalan ni, okey, kat situlah ada kita punya manipulasi, adalah kita punya gerak balas. Okey, dalam kes kita kat sini kita boleh tengok jenis blok. Okey, itu kalau katakan kita nak gabungkan dua-dua sekali perbezaan tu, ataupun kita boleh gunakan blok kuprum dan blok gangsa. Ataupun kalau kamu tak nak tulis dan, kamu tulis blok kuprum, blok gangsa pun boleh. Tapi jangan sekali-kali tulis dekat dan ni kamu tulis atau. Kalau kamu tulis atau, dia akan jadi salah. Faham? Jelas tak ni? Okey? Boleh? Faham?
Okey. Okey, kalau bergerak balas, okey, kekerasan jenis blok, okey, kedalaman lekukan. Okey, itu adalah kita punya bergerak balas. Okey, jadi kena faham kan cikgu cakap tadi bergerak balas ialah hasil atau keputusan. Okey, kita tengok manipulasi. Contoh-contoh ayat tu jenis paku, paku besi, okey, paku keluli. Ni yang cikgu cakap tadi lah. Okey, dan juga paku keluli nirkarat. Okey, paku keluli nirkarat ni kita panggil dia stainless steel. Okey, ni nanti pelajar tingkatan 4 kita akan belajar kejap lagi. Okey, kemudian kehadiran antibiotik, penicillin, okey, jenis rod, okey, panjang rod, jenis silinder, silinder berongga dan silinder padat. Okey. Okey, contoh gerak balas, keamatan warna biru. Okey, bilangan buih dari air kapur, bintik-bintik perang terhasil. Okey, nyalaan terang, bilangan buku teks yang disokong oleh silinder, diameter kawasan jernih, neutron agar. Okey, itu semuanya adalah bergerak balas. Okey, contoh dimalarkan panjang dan jisim silinder, bilangan kertas A4, isi padu bubur nutrien, jenis bakteria, bilangan hari, bilangan jam. Okey, itu semuanya adalah di bawah contoh dimalarkan. Okey, kita tengok pula macam mana nak membuat hipotesis. Okey, berkomunikasi, mengeksperimen dan membuat hipotesis. Okey, yang pertama, hipotesis ni ada dua jenis. Satu hipotesis positif. Okey, biasanya kita rasa logik lah. Macam contoh, kalau Cikgu Azman makan banyak, Cikgu Azman akan mempunyai BMI yang besar. Okey, tinggi. Okey, tu antara contoh lah. Okey, dia fikir macam logik. Tapi kalau macam satu contoh lagi, okey, Cikgu Azman makan banyak tapi BMI Cikgu Azman berkurangan. Itu macam tak logik lah. Makan banyak pula BMI dia akan berkurangan. Macam contoh senang macam ni lah. Kalau makan banyak, dia gemuk. Betul. Kita fikirkan tu adalah logik. Okey, kalau kita makan banyak, tiba-tiba kita kurus. Itu kita rasa macam tidak logik. Tapi dua-dua tu kita boleh terima. Macam ni kita panggil hipotesis positif, difikirkan logik. Okey, kalau negatif tu yang difikirkan tidak logik. Dua-dua tu betul. Okey, jadi sumber satu, okey, perlu ada manipulasi. Sumber dua ada gerak balas, penggunaan ayat. Ni ayat dia yang kita boleh gunakan sini. Jika MV yang digunakan adalah pilih dalam jadual keputusan, pilih salah satu, maka RV tengok keputusan dia dan akan apa? Meningkat dan sebagainya lah. Okey, bertambah, berkurang dan sebagainya. Okey, ni ayat yang famous dalam hipotesis, tapi cikgu tak galakkan sangat sebab ni biasanya kalau kita plotkan graf tu dia graf garis lurus berkadar terus. Tu baru kita boleh gunakan semakin. Okey, jadi kita tulis itu semakin MV perubahan atau ukuran, semakin RV perubahan ukuran. Okey, biasanya kita sesuai untuk gunakan graf berkadar terus atau digunakan, tapi sebenarnya yang cikgu tengok kat sini semakin ni sebenarnya dia lebih sesuai untuk gunakan hubungan, tapi boleh juga digunakan di dalam hipotesis. Okey, tapi kalau siapa yang cekap, kamu gunakanlah bentuk penyataan. Okey, pilih satu MV dan apakah RV-nya. Okey, bentuk ayat mudah macam contoh paku alloy tiada kehadiran karat. Terus je. Kanta yang tebal menghasilkan jarak fokus yang pendek. Terus je. Dia tak ada masalah. Okey. Okey, kalau hipotesis positif, okey, kalau kita belajar dalam eksperimen, tiba-tiba kita buat eksperimen tu betul. Jadi kat situlah akan berlakunya kita jawab hipotesis tu. Hipotesis diterima. Okey, katakan Cikgu Azman makan banyak, Cikgu Azman gemuk. Contoh. Okey, jadi bila kita buat eksperimen betul Cikgu Azman ni. Okey, jadi baru kita akan kata hipotesis diterima. Faham? Jelas? Itu sebabnya kita panggil tu hipotesis positif. Betul. Okey, kalau hipotesis negatif syarat dia masih juga sama. Tetapi kalau kita tengok kat sini, okey, kalau macam contoh kat sini, kanta yang tebal menghasilkan jarak fokus yang pendek. Kalau kita tengok, kita kata tebal memanglah pendek dia punya jarak fokus. Tapi kalau kita guna kanta yang nipis, okey, jarak fokus tu akan jadi panjang.
Jadi tebal, panjang. Macam tak logik. Tapi bila kita buat eksperimen, eksperimen tu salah. Okay. Tapi hipotesis itu betul. Okay. Walaupun kita punya hipotesis tu salah. Tapi dia betul. Kita panggil tu hipotesis negatif. Itu sebabnya kita panggil dia sebagai, kalau kita nak jawab hipotesis tu bila kita dah buat eksperimen, oh salah rupanya. Jadi itu kat situ kita akan jawab hipotesis tidak diterima. Faham? Jelas tak ni? Okey tak? Jadi jangan risau. Hipotesis ni andaian yang kamu boleh buat. Tapi syarat mesti ada MV dengan RV lah. Okey, jangan risau. Okey? Jelas? Macam contoh kata Cikgu Azman makan sikit, lepas tu berat badan dia bertambah dengan banyak. Kalau kita tengok hipotesis tu tak logik. Memang tak logik. Mana ada, ialah mungkin ada orang yang jenis tu, itu mungkin sebab metabolisme dia tinggi. Tapi kebanyakan kalau makan banyak tidak dikawal, biasanya berat badan tu akan meningkat. Dia tak mungkin makan sikit dia akan jadi badan meningkat. Makan banyak baru akan meningkatkan berat badan. Okey? Faham tak ni? Hipotesis positif dengan hipotesis negatif ni? Jelas? Okey. Okey, jadi cikgu minta tolong. Ni selalu silly mistake yang pelajar saya buat. Pengalaman-pengalaman yang lepas. Bila dia tanya suruh buat hipotesis, tiba-tiba ayat dia mula dengan ayat mengkaji, mengeksperimen. Ini untuk apa sebenarnya mengkaji dengan mengeksperimen ni? Untuk apa ya? Boleh respon kat cikgu? Mula-mula tadi cikgu dah cakap tadi. Ini untuk apa sebenarnya kalau mulakan ayat dengan mengkaji? Ayat apa tu? Ayat apa ya? Clue untuk apa tu? Ya, betul. Untuk tujuan. Kalau kamu buat ini dekat hipotesis, garanti tak payah baca belakang dia. Ada je ayat mengkaji terus disalahkan. Okey, faham tak ni? Jelas? Okey tak? Jelas tak ni? Form 4 jelas tak ni? Form 4? Jelas tak ni? Kata kunci ni tolong pegang Saya tak nak nanti bila kamu jawab soalan yang tidak mengikut kehendak soalan. Okey? Tolong. Okey? Cikgu minta tolong. Sebab ni antara yang kita dah cakap tadi. Kita nak solid markah kita dapat 26 markah. Faham? Okey. Okey, contoh ayat dia. Tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat. Okey, ni yang bentuk apa ni? Ni yang kalau katakan kita bentuk pernyataan yang kita mudah lah. Bentuk ayat yang mudah. Okey. Jika potongan buah apple direnjis dengan jus limau, okey, maka potongan buah apple tidak berubah warna. Okey, yang ni nampak ni. Jika, maka. Okey, semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inisial. Semakin. Okey, jadi ingat je lah ayat. Jika maka, semakin, ada ayat yang simple. Itu kalau siapa yang dah expert lah. Tapi cikgu tak galakkan lah kamu buat yang expert tu dulu. Kamu buat jika maka. Buatlah sampai SPM pun, jika maka pun tak ada masalah. Okey, pergi kiri, pergi kanan pun dia akan tetap betul. Okey, faham tak ni? Penggunaan ayat tu kamu kena faham dengan betul-betul. Okey, contoh kalau kita tengok kat sini, katakan cikgu ada dua gambar rajah eksperimen ni, rajah 2.1 dan rajah 2.2. Jadi, nyatakan hipotesis di eksperimen di atas. Okey, ada satu markah. Okey, apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan keluarkan MV. Luas permukaan bongkah kayu. Okey, sini kecil, sini besar. Atau cikgu cakap permukaan yang luas atau permukaan yang kecil. Pun boleh juga, dua-dua. Okey, tapi cikgu suka ambil yang pendek lah. Luas permukaan bongkah kayu. RV, kedalaman lekukan bongkah kayu. Okey, ni yang lebar, yang ni yang dalam. Okey, jadi bila cikgu kata, cikgu tak naklah gunakan ayat yang cekap tu. Ayat yang cekap, atau bentuk pernyataan yang cepat. Okey, jadi cikgu gunakan ayat kata kunci jika maka tadi. Jika maka kan. Okey, jika luas permukaan bongkah kayu.
Okey, nampak ni, bongkah kayu digunakan adalah, pilihlah mana kata kamu nak gunakan X ke, kamu nak gunakan Y. Kalau X, dia akan pilih bongkah kayu X. Okey, maka kedalaman, tengoklah ke situ, kedalaman yang lekukan adalah dalam atau tinggi. Okey, jelas? Faham tak ni? Macam mana nak buat? Okey? Okey tak? Hipotesis? Susah ke senang? Kalau kita tahu tips nak menjawab tu. Susah ke senang? Okey? Pegang ni kuat-kuat. Jangan lupa. Lupa cikgu tak boleh bantu. Okey? Okey, kita tengok pula berkomunikasi, mengeksperimen, membuat inferen. Okey, inferen adalah alasan atau sebab bagi sesuatu peristiwa itu diperhatikan. Okey, permulaan ayat biasanya adalah hasil atau gerak balas atau RV atau PB. Okey, jadi memberikan sebab yang munasabah kepada pemerhatian, okey, dan melibatkan manipulasi. Okey, keyword dia kalau kamu tengok kat sini, RV, PB, sebab atau kerana, MV. Ni kata kunci yang kamu kena faham ni. Okey, jadi jangan yang ni yang selalu yang cikgu tengok yang berlaku di sekolah rendah. Dia suka amalkan ayat dia tu, sebab dan kerana tu mesti dekat ayat mula-mula. Tak, cikgu bagi SPM ni, cikgu tak galakkan kamu buat macam tu. Okey, takut salah. Memang salah pun cikgu rasa. Okey, boleh ni faham? Ingat kan, sekolah rendah mesti kalau inferen, ayat dia mesti mula dengan ayat dia kerana. Betul? Betul tak betul? Setuju tak? Setuju tak? Masa UPSR dulu. Sebab PT3 tak ada kemahiran proses sains sangat. Tak ada dia tanya pun. Okey, jadi cikgu tak nak kamu mula dengan ayat kerana sebab. Jadi ingatlah mesti gerak balas itu disebabkan oleh apa. Okey, ini kata kunci dia. Okey, contoh, pokok itu layu. Itu ialah gerak balas dia. Kenapa? Kerana tidak dapat air. Okey, pokok pasu A mendapat baja yang mencukupi. Sebab tu, manakala pokok pasu B tidak mendapat baja yang mencukupi. Contohlah. Ni antara contoh ayat-ayat inferen. Okey, boleh? Faham? Okey, setakat ni okey? Boleh buat inferen? Mesti ada kerana dan sebab berada di tengah. Okey. Okey, contoh. Cikgu ambil yang sama je lah. Cikgu tak nak fikir banyak-banyak. Okey, nyatakan inferen dalam eksperimen ni. Okey, ada MV, ada RV. Dah terus buat ni. Luas permukaan bongkah kayu, RV, kedalaman lengkupkan bongkah kayu. Jadi cikgu akan nampak ni apa formula dia tadi. Depan tu mesti kita punya RV, belakang itu adalah kita punya MV. Jadi dia akan jadi macam mana? Kedalaman lekukan bongkah kayu X dalam, okey, kerana luas permukaan bongkah kayu X kecil. Nampak ni? Jelas? Okey, itu adalah kita punya inferen. Jelas? Faham? Okey tak ni? Okey, kita pergi kepada mendefinisi operasi. Okey, masih di bawah berkomunikasi dan mengeksperimen. Okey, sumber yang pertama, okey, cari daripada soalan definisi operasi untuk ayat permulaan. Contoh apa yang ditanya. Macam contoh, kalau nyatakan definisi operasi bagi konduktor haba. Kalau kamu jumpa ni, kamu highlight kan. Okey, nyatakan definisi operasi bagi pertumbuhan bakteria. Nyatakan definisi operasi bagi air suling. Tolong ambil ni, merah ni. Sebabnya air suling. Jadi kalau kita tengok kat sini, inilah yang dikatakan sebagai ayat apa yang ditanya. Jadi mula ayat kita mestilah bermula dengan konduktor haba, pertumbuhan bakteria, air suling. Dan kita ingat balik konduktor haba ni apa? Okey, ia adalah bahan. Okey, pertumbuhan bakteria ialah proses. Air suling ialah bahan. Okey, sumber ketiga. Okey, cari apa yang bergerak balas. Okey, sumber yang keempat mesti diakhiri dengan apabila.
Okey, dengan apakah operasinya. Jadi ayat yang kita nak lengkapkan ialah apa yang ditanya ialah parameter yang menyebabkan gerak balas. Okey, dan apabila, ni mesti ada ayat belakang ni, mesti ada apabila ni, A kecil ni sebenarnya. Apabila proses operasinya, okey, jadi apakah proses operasi dia? Okey, jelas? Okey, jadi kalau kita tengok contoh kekuatan magnet, okey, itu adalah ayat yang ditanya. Ialah proses. Proses itu adalah parameter. Di manakah bilangan klip kertas yang ditarik? Okey, ditarik itu adalah dia punya bergerak balas. Okey, apabila diacukan pada campuran pasir dan kertas. Okey, ni apabila lah. Ni adalah operasi dia. Okey, silinder berongga ialah bahan yang mampu menyokong bilangan buku teks yang banyak apabila buku teks ditindan di atas kotak. Okey. Yang seterusnya, alloy ialah bahan yang tidak menghasilkan bintik-bintik perak apabila direndam dalam air garam selama 3 hari. Ingat yang diakhiri ditutup apabila tu dengan operasi apa yang berlaku. Okey. Jadi kita kalau ikutkan kat sini, kita ada 72 slide sebenarnya. Okey, jadi kita berhenti di sini untuk siri 3 dulu siri 3. Okey, bahagian 1. Okey, nanti cikgu akan sambung untuk yang seterusnya. Okey, kita bagi masa lah Form 5 kan ni lepas ni habis, Form 4 dia akan ada kelas lepas ni. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, cikgu minta tolong typekan apa kemahiran proses sains yang kita dah belajar tadi, tips-tips dia. Okey, saya nak semua orang type. Cikgu nak tengok apa yang kamu dah belajar ini. Okey, tolong type. Cikgu kita ada 10 orang, ada 8 orang je tinggal ni. Okey? Semua orang type? Boleh type? Susah, lambat sangat. Tapi okey, macam ni lah. Okey. Faham tak? Apa yang cikgu terangkan ni? Macam mana nak cari jawapan? Macam mana, apa kata kunci, apa benda-benda yang perkara yang penting atau tips-tips yang penting? Okey, jadi cikgu nak ada 8 orang. Cikgu nak kamu tulis. Okey, macam ni. Saya punya respon tu. Okey ke tak okey? Faham tu okey lah. Siapa yang dah jawab faham tu, cikgu tahu okey lah tu. Yang tak jawab lagi, cikgu nak kamu tulis okey sahaja. Okey, bagus. Okey, setakat ni siri 1 tadi kefahaman kamu macam mana? 1 sampai 5. 1 kurang faham, 5 tu faham. Siri 1 tadi. Okey, kemudian yang kedua, siri 2 macam mana? Yang baru kita siri 2 bahagian siri 3 bahagian 1. Faham? Berapa nilai dia? Najwa yang respon, yang lain tak nak respon lah. 4 juga. Okey, terima kasih Najwa. Yang lain macam mana? Cikgu minta tolong kalau boleh paling cantik sekali kamu buat kad-kad kecil tu. Simpan ni. Ni kata kunci yang kita nak kena jawab. Okey. Okey, jadi saya harap saya nampak 4-5 ni alhamdulillah lah. Okey, jadi nampaknya rata-ratanya faham. Okey. Nanti kita akan sambung yang seterusnya, okey, ialah mengukur menggunakan nombor. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Yang tak faham? Ada tak? Okey, kalau tak ada apa-apa, okey, kita berhenti di sini. Okey, Form 4 okey ke?
cikgu buat teknik menjawab hari ni agak macam pack pula kelas hari ni. Boleh ke? Ada masalah ke form 4? Atau nak tunggu form 5 baru nak bagi teknik menjawab? Ke atau macam mana? Okey tak? Kita bagi awal, cikgu bagi awal. Okay, jadi tak apa. Kita jangan risau. Kalau tak faham lagi, kita akan ulang lagi. Form 4 akan ada banyak kali lah ulangan yang cikgu akan buat. Okay, yang penting kita dah mula dah bina kita punya strategi untuk menjawab soalan tu dahulu. Okay, jadi tak ada apa-apa lagi daripada cikgu. Okay, cikgu ucapkan terima kasih yang hadir dua kelas hari ini. Dan Form 4 jangan lupa kita akan ada kelas kita. Okay, lewat sikit lah. Okay, dalam pukul apa tu nak tu? Yang ada sini Form 4. Pukul apa nak? Sepatutnya pukul 2. Pukul apa kita nak masuk kelas? Pukul 3. Okey. Zalika okey, pukul 3. 2.30. Zalika 2.30. Syazmin pukul 3. Yang lain? Siapa lagi? 2. 2 pula. Okey, macam ni. Kita mula pukul 2 suku. Form 5. Form 4. Boleh? 2 suku lah. Cikgu ambil tengah lah. Penat yang penat lah. Tapi nak buat macam mana kan? Sekarang dekat nak musim exam ni, kita dah tak boleh lah nak follow keadaan yang sangat tenang. Okay. Okay, jadi tak ada apa-apa daripada cikgu. Okay, jangan lupa isikan apa tadi? Isikan siri teknik menjawab soalan tadi. Okay, jadi cikgu akan tahu siapa yang dah masuk, siapa yang belum masuk. Okay, boleh ni? Kena jujur lah kat situ. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum.